Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat ini dapat kita menyambung pembelajaran kita berkenaan dengan tadabbur suratul Al-Kahfi. InsyaAllah pada pagi ini kita akan memperincikan keterangan bagi ayat yang ke-18 yang telah pun kita baca, yang telah pun kita membicarakan secara ringkas pada subuh semalam, yang mana ayat yang ke-18 ini kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menjaga, Allah memelihara pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah dalam keadaan yang selamat. Tubuh badan mereka ini terselamat daripada apa sahaja yang boleh merosakkan mereka, seperti mana Allah telah membalik-balikkan tubuh badan mereka ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Perkara ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berterusan, seperti mana yang telah pun kita bincangkan pada perkataan wa nuqallibuhum. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita diberitahu oleh Allah bahawa ada seekor anjing yang ia berada di hadapan dekat dengan pintu gua. Kalau kita baca pada ayat itu, ia juga seperti dalam keadaan tertidur. Kemudian Allah menjaga pemuda-pemuda ini. Kalau siapa yang jumpa pemuda ni, nampak mereka tidur, pasti manusia akan menjauhi diri mereka terhadap pemuda-pemuda ini. Ini bermakna pemuda-pemuda ini dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka ini dijaga oleh Allah? Apa kelebihan mereka ini sebenarnya? Jadi kita telah sebut pada pagi semalam bahawasanya daripada ayat nombor 18 ini, teladan dia yang kita boleh ambil adalah kalau kita bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang saleh, pasti kita akan mendapat keberkatan. Kita akan mendapat tempias akan kebaikan orang-orang yang saleh. Tindakan pertama ni kita kaitkan dengan peristiwa anjing. Anjing itu pun dia tertidur. Pemuda itu tertidur. Anjing itu juga ditidurkan oleh Allah. Dan anjing ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran kerana nak menyebutkan pengajaran dia, seperti mana kita ulas dalam ulasan Al-Imamu Al-Qurtubi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam hidup ini kita sentiasa meminta kepada Allah untuk menjadi orang yang saleh. Bahkan kita kena selalu minta kepada Allah supaya kita ini sentiasa dapat bersama dengan orang yang saleh. Dan saya akan tunjukkan di dalam ayat Al-Quran bagaimana nabi-nabi terdahulu dalam doa mereka minta bersama orang yang saleh. Siapa dekat sini kalau dia doa pada Allah, dia doa untuk dapat bersama dengan orang yang saleh? Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan ada doanya. Jadi kita lihat contoh pertama adalah kisah Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Kalau siapa yang merujuk di dalam nota bercetak muka surat 126 atas sekali. Siapa yang melihat dalam bentuk soft copy PDF, slide nombor 252. Jadi kalau kita baca surah Yusuf ayat 101, muka surat 247 ayat ni ayat yang dah cerita terakhir kisah Nabi Yusuf. Semua orang tahu Nabi Yusuf ni Allah bagi dia kelebihan apa? Dia boleh mentafsirkan mimpi. Lepas tu
Allah beri dia kekuasaan mentadbir bumi Mesir. Dia ada jawatan, dia ada kuasa. Tetapi apa yang dia minta kepada Allah? Dia minta apa? Ini penting permintaan ni. Kalau kita ada semua benda, jawatan, pangkat, kekayaan, kita kena tiru macam Nabi Yusuf. Kita ambil ayat kalau kita baca ayat ni mula-mula, Nabi Allah Yusuf dia telah memuji Allah. Dia kata apa? Dia kata, Rabbi qad ataini minal mulki. Dia kata, wahai Rabbku, dia kata, Engkau telah beri kepada aku sebahagian kekuasaan. Tengok pertama. Kemudian dia kata, Engkau telah ajar kepada aku sebahagian ilmu mimpi. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, dia kata, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Dia kata, Engkaulah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Engkau pelindung dunia dan akhirat. Dan hujung tu tuan-tuan, yang kat hujung tu, dia kata apa? Tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Tengok dia minta apa? Dia kata, Ya Allah, wafatkanlah aku dalam aku ini benar-benar Islam, dan hubungkanlah aku dengan orang yang soleh. Selalu kalau kita doakan orang meninggal kan, apa doa kita selalu baca? Kita kata, Ya Allah, ampunkanlah dia, rahmatilah dia, tempatkanlah ruhnya di kalangan orang-orang yang soleh. Nabi Allah Yusuf minta kepada Allah, kalau mati, matilah dalam keadaan seorang Islam, dan hubungkanlah, kawankanlah, tempatkanlah dengan orang-orang yang soleh. Jadi anjing yang ayat 18 tadi, dia telah mendapat keberkatan apabila dia berkawan dengan pemuda-pemuda yang soleh. Kita tengok contoh Nabi lain. Doa tadi pun boleh amal ya. Doa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Boleh amal doa tu. Kemudian kita lihat doa Nabi Allah Ibrahim. Kita lihat doa dalam suratul Asy-Syu'ara ayat nombor 83. Suratul Syu'ara ayat nombor 83. Jadi kalau kita baca ni, ini di antara doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tengok dia minta apa pada Allah. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim orang yang soleh. Dah soleh dah Nabi Ibrahim kan? Jauh beza dengan kita. Tetapi dalam doa mereka kata apa? Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Dia kata, wahai Rabbku, berilah aku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang saleh. So boleh amal doa ni juga. Kemudian kita tengok doa. Oh, maafkan saya tuan-tuan, doa ni sebenarnya sekejap ayat 83. Okey, ada satu lagi doa lain. Ini adalah doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sekejap ya, saya tengok doa ni. Sebab dia ada doa yang sama. Okay. Doa ni, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang mana dalam kandungan doa ni, ini dia panggil doa orang yang minta jadi bersyukur. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi orang yang bersyukur, boleh baca doa ni. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan doa ni untuk Allah jadikan kita ini berada di kalangan orang yang soleh. Kalau kita baca ayat 19 ni, kalau tak silap saya, dia adalah doa Nabi Allah Sulaiman. Nanti kalau saya tersalah, tolong betulkan ya. Saya sangat alu-alukan sebarang pembetulan. Sebab dia ada doa yang sama, ada doa umur 40. Ada orang doa umur 40 dalam suratul Ahqaf, doa yang lebih kurang sama. Tapi kalau tak silap saya, ini doa Nabi Allah Sulaiman. Nanti kalau saya tersalah, tolong betulkan ya. Baik. Dalam doa ni, dia minta kepada Allah apa? Dia kata, Rabbi auzidni an ashkura ni'matika
ni'mataka allati an'amta alayya. Saya ringkaskan kandungan doa sebab kalau nak baca ayat dia panjang. Jadi kita ambil dalam erti doa tu adalah doa minta supaya Allah jadikan ia di kalangan orang yang bersyukur. Lepas tu dalam doa ni nak minta supaya dia dapat jadi orang yang buat amal soleh. Yang kita nak ambil di hujungnya tadi kaitan dengan perbincangan kita. Apa dalam doa tu? Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Dia kata apa? Masukkanlah aku dengan limpah rahmatmu ke dalam kumpulan hamba-hambamu yang salih. Selalu kita sebut jadi anak saleh, jadi cucu yang saleh, kan? Rupa-rupanya perkataan as-salihin itu merupakan di antara permintaan doa oleh para nabi. Dan saya tunjukkan satu lagi ayat dalam surah Al-Munafiqun ayat nombor 10. Ini adalah doa yang Allah pesan kepada orang beriman. Allah pesan pada orang beriman semasa hidup jangan sampai tak bersedekah. Jadi Allah kata sebelum mati cepat-cepat sedekah. Kalau tidak, kata Allah, kalau tidak nanti kalau waktu dah mati baru ketika itu nak minta bersedekah. Dan di hujung tu Allah kata apa? Wa akum minas sadihin. Allah kata, Allah pesan kepada orang beriman masa hidup cepat-cepat sedekah, cepat-cepat infakkan harta. Kalau tidak, waktu ajal nak datang nanti, ada manusia dia minta kepada Allah, lewatkan sikit mati boleh tak, supaya aku boleh bersedekah dan aku nak jadi orang-orang yang saleh. Okay. Saya tunjukkan hadis Nabi SAW. Hadis ini panjang, tapi saya sebut intisari utama dia saja, boleh? Sebab tu kita bekalkan dengan nota. Okay. Hadis ni hadis ni adalah hadis untuk kita semua. Ni tuan-tuan ni sebenarnya berada di dalam majlis zikir. Ni majlis zikir. Hadis ni Allah cerita malaikat. Ada malaikat kerja dia cari mana majlis zikir, macam majlis ilmu ni. Dia cari, apabila dia jumpa dia akan turun, dia akan katuk sayap dia. Dia payungkan dengan sayap dia. Lepas tu, lepas habis nanti sekejap lagi ni, naik malaikat ke langit. Apabila malaikat naik ke langit, Allah tanya pada dia, engkau datang dari mana tadi? Bukan Allah tak tahu, tapi hikmahnya Allah tanya. Malaikat katalah, kami datang tadi kepada hamba-Mu yang membesarkan kamu, mengagungkan kamu, mensucikan kamu. Lepas tu Allah tanya lagi soalan. Mereka ada minta apa? Malaikat jawab, mereka minta syurga-Mu ya Allah. Lepas tu Allah tanyalah, mereka pernah nampak syurga ke? Belum. Allah kata kalau mereka nampak syurga, mereka akan minta perlindungan daripada neraka. Lepas tu Allah tanya pula, kalau mereka nampak neraka, mereka akan buat apa? Itu hadis tu kata, maka mereka tentu minta ampun kepada engkau. Okey. Selepas itu Allah Ta'ala memberikan satu pengakuan. Allah kata, sesungguhnya aku ampunkan mereka tu, kata Allah, dan aku bagi kepada mereka apa yang mereka minta. Faham tak? Kita semua ni agak-agak nak minta apa pada Allah? Nak minta syurga kan? Kita nak minta lindung kepada Allah daripada apa? Api neraka. Allah kata aku akan bagi. Tiba-tiba ada malaikat, dia macam bertanya pada Tuhan. Dia kata, ya Allah, dalam ramai-ramai diorang tu ada seorang ni dia ni sebenarnya saja je duduk dalam majlis tu. Boleh faham tak tuan-tuan? Mungkin ramai-ramai kita ni dia tak berniat pun nak duduk dalam majlis ilmu tu. Mungkin dia hantar, mungkin dia driver ke, dia hantar tuan dia kata, ala-ala hujan ni duduklah sekejap. Faham tak cerita dia? Jadi malaikat ni nak tanya, yang seorang ni nak bagi pengampunan juga kak? Faham tak maksudnya? Yang seorang ni dia dapat juga tak?
syurga tu, lindung dari neraka tu. Tuan-tuan tahu tak Allah jawab apa? Allah kata, kepada orang seperti itu, aku pun beri pengampunan kepada dia. Kenapa tuan-tuan? Kenapa seorang tadi dia dapat kelebihan? Sebab ramai-ramai ini, mereka ini adalah orang yang berada majlis zikir. Jadi kalau ada orang yang duduk bersama dengan orang-orang yang berzikir, dia pun akan mendapat tempiasnya sekali. Okey, tuan-tuan jelas hadis ni, hadis riwayat Muslim. Ini saya nak kuatkan maklumat bagaimana kisah anjing itu. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi, kenapa kita kata penting kita bersahabat dengan orang-orang yang saleh? Tuan-tuan tahu kan, pengaruh kawan-kawan ni besar. Selalu pesan dekat anak kan, nak, kalau kau sekolah, kau cari kawan yang baik-baik. Pesan kat cucu, nanti kalau kawan, cari kawan yang elok-elok. Tapi persoalannya kita yang pesan pada anak, kita yang pesan pada cucu kita, adakah kita kawan dengan orang yang soleh? Soleh ni bukanlah semestinya ke masjid tak, orang yang buat, amalkan Islam sebagainya. Kesan dia apa tuan-tuan? Kesan kawan-kawan ni. Nabi kata, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu dilihat dari agama sahabat karibnya. Lepas tu Nabi pesan apa? Falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi kata, tengok dengan siapa dia bersahabat. Betul tak? Kita, macam saya sebut contoh mudah lah. Kita kalau kawan dengan orang yang suka ngaji, kita pun lama-lama akan mengaji. Sebab kawan kita, kau duduk dulu. Betul tak? Kalau kita kawan dengan orang yang suka ke masjid, kita pun akan ikut. Mula-mula malu, tapi akhirnya kita pun terpengaruh. Terpengaruh benda yang baik tu tak apa. Okey, kemudian saya nak nukilkan satu lagi hadis. Hadis ni tentang cari sahabat yang soleh. Nabi pesan, kesan kawan ni, Nabi pesan, Nabi buat perumpamaan. Nabi kata, kawan yang soleh seperti penjual minyak wangi. Sebab kalau kita kawan dengan orang yang jual perfume kan, minyak wangi kan, paling kurang kita dapat apa? Kita akan dapat tempias bau dia. Mungkin kita dapat minyak wangi tu dia bagi. Mungkin kita dapat wangi-wangian lah. Nabi kata, kawan yang jahat, teman yang jahat seperti mana peniup api, iaitu pembuat besi. Tuan-tuan janganlah tuan-tuan yang kerjanya pembuat besi, buat welding, kata tuan-tuan jahat. Tak. Maksud dia adalah Nabi nak bagi tahu, kalau kau kawan dengan orang yang peniup api seperti pembuat besi, nanti takut kau terbakar, takut kau terkena asap-asap dia. Tuan-tuan faham tak Nabi nak buat perumpamaan tu? Nabi nak kata kesan pengaruh kawan-kawan. Dan satu ayat lain yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana ada manusia di hari akhirat dia menyesal. Menyesal kenapa? Kerana dia tersalah pilih kawan. Ni ayat ni bagi tahu, nanti dekat akhirat ada manusia dia gigit jari dia. Dia gigit jari dia, dia menyesal sebab dia tersalah pilih kawan dia. Kalau kita baca ayat suratul Furqan, ayat nombor 27. Ini orang-orang yang tak beriman ni, dia Tuhan kata apa? Dia ya'udhu zalimu ala yadayh, dia gigit jari dia. Menyesalnya, kenapalah dekat dunia dulu kami tak bersama dengan Rasul. Lepas tu satu lagi ayat, dia kata apa? Ayat nombor 28. Dia kata, ya wailata laitani lam attakhir fulanan khalila. Dia cakap apa? Celakanya aku. Alangkah baiknya kalau dekat dunia dulu aku tak jadikan dia sahabat karib. Bukan saya kata, Allah yang kata. Jadi fikir-fikirkan. Fikir-fikirkan. Adakah kita nanti nak di akhirat baru kita menyesal? Kenapalah aku kawan dengan dia? Habis masa, habis umur, habis. Maka kita fikirkan.
Baik. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pengajaran yang kedua saya tak sempat nak bentangkan pada pagi ini, tapi saya boleh sebut secara ringkas. Daripada kisah pemuda Al-Kahfi tadi tu, sebenarnya mereka ini dikategorikan sebagai wali Allah. Biasa kan orang sebut wali kan, bukan wali nikah, bukan wali mujbir, wali. Siapa nak jadi wali kat sini? Siapa nak jadi wali? Nak tahu jawapan dia, nanti kita akan bincangkan pada minggu hadapan. Macam mana nak jadi wali Allah? Nak jadi wali Allah ni kena buat benda-benda yang pelik ke? Dalam Al-Quran ada bagi jawapan, dalam hadis ada bagi jawapan. Kenapa siapa nak jadi wali? Kita nak jadi macam pemuda Al-Kahfi. Siapa jadi wali Allah, Allah akan jaga dia. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan, hari Isnin, kita akan bincangkan teladan yang kedua, berusaha untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca terlebih dahulu nota yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang bercetak ataupun PDF, supaya senang perbincangan kita pada minggu hadapan. Jadi kesimpulan dia, banyakkan berdoa pada Allah supaya dapat hidup di kalangan orang-orang yang soleh, dan berdoa kepada Allah kalau kita mati, Allah tempatkan kita di kalangan orang-orang yang soleh. Moga-moga Allah rahmat kita, Allah berkat kita, dan Allah sentiasa memberikan kita hidayah dan taufik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.